أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dapat bersalawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat berzikir dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan alhamdulillah pada hujung bulan ini, malam yang terakhir di dalam bulan Syaban, esok dah malam pertama bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam terakhir bulan Syaban kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang dimulai dengan kebaikan diakhiri dengan kebaikan. Apa yang ada di antara kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala akan muliakannya. Esok dah malam pertama bulan Ramadan, malam tarawih, malam tasabih, malam dzikr, malam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siapa daripada manusia, khususnya daripada umat Nabi Muhammad SAW, melainkan dia nak hidup dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, dalam ketenangan. Kan kita semua nak hidup dalam keadaan bahagia dan gembira dan tenang, seronok dan sebagainya. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyempurnakan dua syarat. Hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, hidup dengan gembira, hidup dengan seronok dan sebagainya. Hidup dengan selamat diperlukan kepada dua syarat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila salihan, syarat yang pertama amal salih, wa huwa mu'min, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan amal salih. Alhamdulillah kita semua lahir dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakanlah syarat yang pertama dengan amila salihan, beramal salih. Tak lama lagi insya-Allah kita akan sambut bulan yang disunnahkan kita berbanyakkan daripada amal salih, daripada ibadah sunnah, daripada qiyamul lail, daripada doa, daripada zikir, daripada bacaan Al-Quran di dalam salat, di luar salat, daripada salat tarawih, daripada salat tasabih, daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahur, daripada salat duha, daripada salat witir. Amal salih musimnya dan waktunya bila-bila disunnahkan kita melakukan kebaikan, tapi khususnya pada berapa waktu. Waktu-waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbanyakkan daripada amal salih. Dalam setiap waktu disunnahkan kita buat amal salih, tapi lagi dalam berapa waktu. Contohnya dalam setiap minggu satu hari, hari Jumaat, disunnahkan kita berbanyakkan daripada amal salih. Contohnya pada malam nisfu Sya'ban, contohnya pada malam awal Rajab, pada malam Muharram dan sebagainya. Dan juga di dalam bulan Ramadan. Benarlah, tengok apa yang kita sampaikan semasa kita dengar azan, maknanya dia menunjuk kepada kemuliaannya dan perkara itu perkara yang benar. Bulan Ramadan, bulan ataupun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbanyakkan amal salih. Nak hidup bahagia dan gembira, nak Allah bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kamu, nak Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusanmu, nak Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat-hajatmu, nak hati kamu tenang, jiwa kamu bersih dan sebagainya. Amal salih. Beriman kepada Allah, alhamdulillah dah cukup, dah masya-Allah. Tapi diikuti dengan amal salih. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yakin. Allahu Akbar. Kita dengar azan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, man 'amila salihan. Man 'amila, terbuka, sesiapa yang beramal salih. Man 'amila salihan, terbuka, maknanya semua perkara yang baik itu dikira amal salih. Bukan sesiapa yang melakukan ketaatan ibadah yang khusus, tidak, amal salih. Beri salam itu amal salih, qiyamul lail itu amal salih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala amal salih,
Man amila salihan, sama ada min dzakarin aw untha, daripada kaum lelaki atau perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, syartnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, bayarannya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allahu akbar. Inilah kalam Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan bawa dia kepada kehidupan yang baik. Buat baik kepada Allah, dapat sebelum kebaikan daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hayah tayyibah. Hayah tayyibah, hayah atau kehidupan yang tidak ada gangguan jin dan manusia. Tidak ada kesusahan, tidak ada kefakiran, tidak ada apa-apa yang boleh ganggu hati dia. Seperti mana kita dengar tadi, tuan-tuan, puan-puan, amal salih pada setiap waktu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah. Tapi ada berapa waktu sunnah kita perbanyakkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap minggu, bahkan dalam setiap hari. Ada waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta daripada kita melakukan banyak kebaikan di dalamnya setiap hari. Contohnya di antara waktu maghrib dan isya, contohnya di waktu qiyamul lail, akhirul lail, contohnya waktu sebelum maghrib. Sunnah kita buat kebaikan dalam 24 jam, tapi dalam waktu-waktu tersebut lebih. Dalam satu minggu juga Allah Subhanahu wa ta'ala minta daripada kita supaya kita jadikan satu hari untuk akhirat, amal salih, yaumul amal, hari kerja, bukan kerja dunia. Kerja dunia dah berapa hari, tapi jadikanlah satu hari untuk hari akhirat. Dalam satu minggu satu kali, dalam satu hari berapa jam atau berapa puluh minit. Hari Jumaat, yaumul mazid, hari raya para malaikat. Yaumul mazid, pada waktu tersebut rezeki seorang semakin bertambah. Pahalanya atas apa yang dia kerjakan tambah juga. Hingga kalau seorang nak kerjakan ibadah dalam dalam satu hari, boleh, melainkan dalam 3 waktu haram dia kerjakan salat. Kan? Ada 3 waktu yang haram dia kerjakan salat, melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat tak ada masalah. Kenapa? Sebab hari Jumaat hari fadil, hari yang mulia. Allah nak kita buat banyak ibadah. Tak ada waktu yang haram kita kerjakan ibadah. Tengok. Dalam satu bulan juga Allah minta daripada kita melakukan ketaatan dalam berapa hari. Contohnya hari putih 13, 14, 15. Disunahkan kita berbanyakkan daripada ibadah puasa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam juga berapa musim, ada juga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ketaatan. Contohnya di dalam musim yang pertama ada malam nisfu Sya'ban, ada malam awal Muharram, ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebelum pertama Zulhijjah. Dalam 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Kamu sudah kerja dunia 11 tahun. Jadikanlah 1 bulan lil akhirah, untuk hari akhir. Syahrul Ramadan, syahrul ibadah, syahrul ta'ah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti program kita berubah. Budaya kita akan berubah. Perbuatan-perbuatan kita akan berubah. Kalau bila kita belajar dulu di Darul Mustafa, program dan jadual belajaran akan berubah. Satu hari satu kelas sahaja. Kemudian yang lain baca Quran, tadarus Quran, zikir, ibadah, khidmah dan sebagainya. Satu hari satu kelas, 2 kelas saja. Yang lain semua lebih kepada Al-Quran dan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sebahagian daripada orang yang saya sendiri kenal, dalam satu hari dia boleh khatam 2 kali. Satu hari boleh khatam 2 kali. Bukan 2 juz. Bukan 2 juz. 2 kali khatam. 1 kali pada waktu siang, 1 kali pada waktu malam. Saya kenal kawan rapat dengan saya. Ada juga kawan lain juga yang saya kenal juga, orang hafiz juga, dua-dua orang hafaz. Satu hari dia khatam 1 kali, tapi dia suka keluar dakwah. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan dia juga suka pergi kampung-kampung, ajar orang ilmu fikih, ilmu salah, ilmu puasa. Tapi satu hari dia boleh khatam 1 kali.
Ajak kita di sini alhamdulillah boleh. Tak ada kerja, tak ada tak ada tanggungjawab, tak ada apa-apa. Kita tidak ada melainkan Al-Quran. Program di sini akan berubah di bulan Ramadan atau sama? Sama aja. Berubah. Maknanya insya-Allah taala yang boleh khatam satu hari, satu kali, sepanjang bulan Ramadan, kita boleh bagi dia hadiah besar. Kita boleh bagi dia hadiah besar. Kita boleh bawa dia umrah insya-Allah bang. Umrah ataupun haji. Kalau satu hari satu kali khatam. Tapi saya kadang-kadang saya rasa pelik betul. Rasa pelik. Hingga kadang-kadang saya tengok apa yang saya sampaikan salah ataupun ada apa-apa dalam bahasa saya yang tidak. Bila saya cakap satu hari satu kali khatam, dua kali, nampak orang terkejut. Macam terkejut tu apa? Ini perkara yang biasa. Wallahi perkara yang biasa. Yang kita sendiri melihatnya pada berapa orang, sama ada yang tua ataupun muda. Orang tua. Tapi boleh satu hari dia boleh khatam satu kali. Orang awam diterima. Orang awam, orang biasa. Orang awam, orang biasa 3 hari satu kali khatam. Ini orang awam, orang biasa. Tapi macam ustaz-ustaz, macam guru-guru, ustaz, ini satu hari satu kali khatam. Satu kali khatam. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau tak boleh mendekatkan dirimu kepada Allah, kepada Al-Quran di dalam bulannya, bila nak mendekatkan diri? Cukuplah 11 bulan kita rapat sekali dengan telefon, rapat sekali dengan media dan sebagainya. Tinggalkan ini perkara-perkara tersebut selama 1 bulan kerana Allah. Kerana Allah. Allah suka melihat kita mengubahkan keadaan kita. Allah suka melihat kita bermujahadah. Allah suka melihat kita berusaha. Tapi masalahnya bila kita tak nak usaha, telefon tak nak tinggalkannya. Apa yang kita tengok pada setiap hari tak nak tinggalkannya. Kerja yang biasa kita buat setiap hari pun tak nak tinggal. Tak nak korbankan walaupun sedikit. Walaupun kerja dunia yang kami perlukan, biarkan sedikit daripada waktumu kerana Allah. Tengok keadaan kamu lepas Ramadan, tengok apa yang akan berlaku pada bisnis kamu, pada kerja kamu, pada harta kamu. Kita tak cakap tinggalkan keseluruhannya. Sebahagian daripadanya, maknanya mesti keadaan kamu berubah. Pada budayamu, pada perbuatanmu, pada kerjamu, pada tidurmu, pada perbuatan-perbuatanmu, mesti. Kalau nak Allah mengubahkan keadaan kamu, man taraka syai'an lillah awwadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, dia diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih hebat. Diganti oleh Allah. Ini kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pergi mana-mana melainkan dengan Al-Quran. Ada Quran, walaupun orang yang hafiz. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, barang siapa yang gembira Allah menggembirakan dia, maka hendaklah dia membaca Al-Quran daripada mushaf. Man sarrahu an yusirrullah, barang siapa yang yang berusaha untuk menggembirakan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran daripada mushaf. Satu hadis daripada Rasulullah SAW, riwayat Imam Ibn Majah daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jangan pergi mana-mana melainkan ada Al-Quran. Tengok ada beg, di dalamnya mesti ada Quran. Bila ada Quran, kita sentiasa bawa Al-Quran, maknanya kita sentiasa berada di dalam berwudu. Bila ada peluang, jangan buka telefon. Jangan seorang dia kata, dalam telefon pun ada Quran. Tak ada menggembirakan Allah. Allah kata minal mushaf. Ini bukan mushaf, tidak dikira mushaf. Tak akan dapat pahala melainkan bila kamu baca. Tapi mushaf, baca tak baca, selagi dia berada dengan kamu, ada pahala. Sepanjang bulan Ramadan, tak boleh pergi mana-mana melainkan dengan Al-Quran. Melainkan dia berada di dalam berwudu. Bila ada peluang, walaupun dekat basah, dia boleh baca Quran. Walaupun dia di dalam kereta, dia ada boleh tunggu mak, tunggu ayah, tunggu kawan tu, dia boleh baca. Walaupun 1 ayat, 2 ayat. Jadi kalau setiap tempat yang kamu akan turun badannya, jadi saksi baik untukmu bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Hendaklah kita yang pertama kita kurbankan sedikit daripada waktu kita, daripada harta kita untuk Allah. Sebab Allah tahu kerja kerja tersebut diperlukan kepada kita untuk nak selesaikannya, tapi kita tinggalkannya. Kita tinggalkannya kerana Allah. Kerana saya nak mengaji sebahagian Al-Quran. Langit dan bumi dan apa yang ada di dalam kedua-duanya milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Ha? Tengok. Biarkan hubungan kamu baik dengan dia, dia boleh selesaikannya. Dia boleh selesaikannya. Tapi bila kamu bergantung kepada dirimu sendiri, dia diserahkan oleh Allah kepada dirinya sendiri. Nabi sebut dalam hadis sahih, "Man asbaha wa hammuhu al-akhirah, kafahu Allah ma hammahu min amri dunya wal akhirah." Barang siapa yang pada awal baginya fikirannya kerja akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan urusan dunia dan akhirat buat dia. Urusan dunia dan akhirat dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha wa hammuhu dunya, barang siapa yang bangun pada awal baginya fikirannya dunia, kerjanya tumai macam mana ini, ja'alallahu ham faqrahu baina 'ainai. Kefakiran diletakkan oleh Allah di antara dua matanya. Tak akan berpisah daripadanya. Fikir ini, ada majlis, ada tadarus, ada tarawih, tapi ada kerja saya belum selesai. Tak nak buat hubungan baik dengan Allah yang dia boleh selesaikan masalah kamu, kemudian nak dia murahkan rezekimu. Mana boleh? Apa yang kamu buat untuk dia hingga dia boleh cinta kepada kamu, hingga dia boleh mendengar doamu, hingga dia boleh selesaikan masalahmu? Apa yang kamu buat untuk dia? Kerjakan salat fardu. Semua orang kerjakan salat fardu. Puasa, semua orang puasa ini wajib. Tapi daripada amalan yang sunnah. Daripada amalan yang sunnah. Bila kamu keluar daripada ofis, keluar daripada rumah, ya Rabbi, ya Allah, kamu tahu kerja ini belum selesai, tapi saya tinggalkannya kerana kamu nak pergi majlis ini, nak pergi majlis ini, nak pergi ibadah ini. Bulan Ramadan, bulan ibadah. Rugi sekali. Kalau 11 bulan tak cukup buat kita untuk nak selesaikan urusan dunia, inilah rugi sekali. Ada bulan Ramadan pun nak buat kerja di dalamnya. 11 bulan tak cukup. Tak nak jadikan bulan ini untuk akhirat. Sedangkan kehidupan kamu yang sebenarnya akhirat bila kamu wafat. Ala kulli hal, mudah-mudahan insyaAllah kita dapat kemuliaan bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini dah pergi habis. Habis, dah selesai. Esok dah malam pertama bulan Ramadan. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan kita di dalam bulan Ramadan keadaan yang diridai oleh Allah, yang boleh bawa kita kepada kehidupan yang tamaknina, yang aman, yang selamat insya-Allah, hayat tayyibah insya-Allah taala. Kita akan melihatnya pada rezeki kita insya-Allah, pada kesihatan kita, pada perbuatan kita, pada keluarga kita, pada kawan-kawan kita, pada bisnes kita, pada harta kita insya-Allah secara zahir dan secara batin. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan oleh Allah hidayah dan pertolongan yang khusus. Ya Rabb, ya Allah, tolonglah kami. Kalau kamu tak tolong, kami tak boleh menyempurnakan hajat-hajat tersebut. Ya Rabbi, ya Allah, berilah hidayah yang khusus kepada kami supaya kita dapat baca Al-Quran, khatam Al-Quran dalam satu hari sekurang-kurangnya satu kali, ya Allah. Sekurang-kurangnya satu kali. Jadikanlah kita semua daripada ahli Al-Quran, daripada ahli Ramadan, daripada ahli sahur, daripada ahli tarawih, daripada ahli tasabih, daripada ahli witir, daripada ahli qiyamul lail, daripada ahli sadaqah, daripada ahli tadarus Al-Quran, daripada ahli bacaan Al-Quran, daripada ahli kebaikan di dalam bulan Ramadan, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dan turunkanlah keberkahan kamu dan keselamatan kamu kepada anak-anak yang kita tahnikan tadi, Masya Allah, Fatimah Zahra dan Khadijatul Kubra, Masya Allah, isteri Rasulullah SAW dan putri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insyaAllah setiap orang dia akan dapat kebahagiaan daripada namanya. Kullu lahu min ismihi nasib. Mudah-mudahan insyaAllah dapat kemuliaan nama-nama tersebut. Kemuliaan Sayyidatina Fatimah Zahra, Khadijatul Kubra, Aisyatul Ridha, isteri-isteri Nabi SAW. Dan moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka asbab
untuk bawa ahli keluarganya kepada kebaikan duniawi dan ukhrawi. Kedua ibu babanya, aku dan nininya insyaAllah banyak umur dalam keadaan sihat wal afiyah, ahli sakinah, ahli taufiq, ahli hidayah, ahli qiyamul lail, ahli dhikr, ahli Quran. Atas niat para hadirin dan hadirat, moga Allah Subhanahu wa taala masukkan niat kita dalam niat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. على هذه النية كنية صالحة جامعة شاملة الخيرات الدنيا والآخرة دافعة لكل بؤس وبير جالبة لكل خير يا أرحم الراحمين.